Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pun tak sangka yang saya duduk di atas pentas ini. Sebenarnya saya ini seorang veteran. Saya sudah bersara dah 27 tahun bersara. Tapi semasa saya bersara, saya melihat bekas-bekas anggota tentera kita yang dulu berjuang mempertahankan negara daripada ancaman semasa darurat pertama, iaitu 1948 sehingga 1960. Kemudian darurat kedua tahun 1969 hinggalah ke tahun 89. Kebanyakan mereka ini telah bersara. Mereka telah mempertahankan negara ini. Mempertahankan kemerdekaan negara ini. Kita mencapai kemerdekaan. Kita lawan komunis. Kalau tidak negara ini, tuan-tuan pun tidak ada di sini. Tapi apakah yang diberi kepada kami? Tidak ada apa. Kami terpinggir. Ramai rakan-rakan kami terkorban untuk mempertahankan negara ini. Ramai rakan-rakan kami hilang tubuh badan, putus kaki, putus tangan. Tapi apa yang kita dapat? Jadi, kami kecewa apabila saya melihat mulanya ialah pada tahun 2013 apabila kerajaan telah menaikkan gaji perkhidmatan awam termasuk tentera. Begitu mendadak naik hingga ke 60% daripada gaji asal. Tetapi apa yang berlaku ialah kami veteran-veteran ini termasuk perkhidmatan awam hanya dinaikkan hanya 2% saja daripada pencen, penyelarasan pencen kami. Kalau pencen itu RM500, 2% RM10 setahun. Nak beli apa RM10 setahun? Tapi kebanyakan rakyat tidak melihat perkara ini. Kenapa tidak lihat? Kerana bukan urusan kita. Inilah apa yang berlaku di dalam negara kita ini. Apa yang berlaku dalam negara kita ini, buat kapal tak siap ke, beli kapal terbang duit dah bayar, helikopter pun tak ada. Ada kereta tank tak boleh jalan. You tak ingat benda ini tidak penting kepada kebanyakan rakyat. Kerana itu bukan, kerana rakyat lebih mementingkan hidup mereka hari-hari. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, ingat, kalau tidak ada angkatan tentera di negara ini, siapa saja boleh ceroboh masuk dalam. Saya bawa baliklah kalau kita lihat tahun 15-11, di mana Portugis datang menyerang Melaka. Kita mempunyai, orang kata dulu orang Melayu lawan pakai keris, pakai pedang. Sebenarnya kita mempunyai meriam, senjata, senapang dan sebagainya. Tapi kenapa kalah? Kalah kerana rakyat, ada di antara rakyat yang jadi pengkhianat kepada negara. Lepas itu, angkatan tentera di Melaka masa dulu adalah orang-orang yang diswastakan. Sekarang ni kita buat swasta balik sekarang ni, banyak. Ya. Diswastakan. Tapi apabila diswastakan, dia punya patriotik dia itu tidak ada. Dia tengok Portugis dah ada pengkhianat, buka pintu, masuk dalam. Sebelum Portugis serang Melaka, Portugis telah serang Goa di India. 1 hari saja, hapus India dia masuk dalam. Tetapi bila dia datang ke Melaka,
3 bulan dia cuba serang Melaka, tak boleh buat apa. Meriam yang ada dekat Melaka tu adalah yang paling canggih di dunia. Kapal Portugis kalau dia tembak kena, kalau tembak dinding kiri, dia keluar ikut dinding kanan. Punya hebatnya. Kapal kita dulu boleh bawa 4 gajah. Kalau kita baca sejarah. Tapi kita tak baca sejarah semuanya. Banyakkan kita ni hanya tengok pada diri kita semasa. Baca sejarah dan kita tahu apa kelemahan kita. Kerana sikap kita kebanyakannya ialah sikap tamak. Kita tamak, kita pentingkan diri sendiri dan kita tak peduli. Ya. Kalau kita diupah, disogok, apa pun kita sanggup buat. Kita orang Islam, nama saja Islam. Tapi hukum Allah kalau dapat duit, tolak tepi dulu. Dosa itu, pakailah serban besar bakul pun. Sama saja. Ini bukan saya nak kata, kita boleh lihat sekarang. Dulu cakap pasal hudud, sekarang dah duduk kat kerajaan, hudud pun lupa. Betul? Jadi saya tak mau cakap pasal politik lah sini ni. Saya ni muka dimah saya saja pasal politik. Kalau saya cakap politik kan orang marah saya. Kerana saya ialah daripada veteran. Kami ni sebenarnya daripada dulu masuk tentera kami ialah apolitical. Apolitical maknanya bukannya kita menyokong sesiapa saja. Kita hanya bekerja, siapa saja yang memerintah, kita ikut arahan. Kita ikut undang-undang. Tapi kalau rakyat tak tahu undang-undang, ini jadi masalah. Bukan rakyat saja, pemimpin tak tahu undang-undang. Pemimpin tak tahu perlembagaan. Cakap mulut macam burung kekak tua. Tapi undang-undang tak faham. Kalau faham pun dia tak nak faham. Berapa orang duk menjadi wakil rakyat di parlimen. Cakap saja. Tapi dia tak faham undang-undang. Ikut suka hati. Ini yang kita. Tapi salah siapa semua ni? Salah tuan-tuan semua. Tuan-tuan yang mengundi. Mengundi orang-orang ini duduk di sana. Kita nampak dia tak betul. Bila pilihan raya akan datang, kita undi orang yang sama juga. Saya tak nak sebutlah parti apa ni. Kalau kita berpolitik kerana kita nakkan jawatan, nakkan gaji besar, nakkan duit banyak, baik tak payahlah. Masuk akhirat besok itu kena audit lagi teruk. Ya. Kita buat kerja fisabilillah. Ini tentera, kita latih anggota tentera. Kita berdisiplin, kita menjaga keselamatan negara ini, mempertahankan kedaulatan negara ini, menjaga kemerdekaan berterusan sampai sekarang. Kita betul malu pada diri kita sendiri kalau kita mengundi orang-orang yang pengkhianat kepada bangsa, pada negara ni. Saya sangat sedih. Baik. Kenapa saya duduk di sini? Mungkin mana yang tuan-tuan telah melihat saya dalam YouTube ke, dalam internet ke. Sebenarnya saya dah memperjuangkan perkara ini dah 8 tahun. 8 tahun saya berjuang. Masa Laksmana bagi dekat dia membaca. Cakap dekat parlimen. Dah lama dah tu. Dia jadi Laksmana lah jadi senator pun bercakap lagi. Tak ada siapa dengar masalah rintihan kita. 8 tahun saya jumpa siapa yang saya tak jumpa. Semua saya jumpa. Berapa kali tukar kerajaan, dah 3 kali tukar kerajaan. Saya jumpa pemimpin-pemimpin supaya ada belas ihsan sedikit kepada veteran-veteran yang mempertahankan negara ni. Apa yang saya tuntut bukannya saya tidak melawan kerajaan.
Itu bukan cara saya dididik. Tetapi kalau kerajaan tu tak betul, kita bukan menentang, tapi kita nak menunjukkan kepada dia yang dia tak betul. Apa yang berlaku ya? Veteran! 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 Kita bangkit pada tahun ini selepas banyak orang suruh saya kata buat soft approach. Tak payah soft approach dah. 8 tahun saya berjumpa semua pemimpin. Apa jenis pemimpin yang pemimpin perkhidmatan awam ke, orang politik ke, semua saya dah jumpa. Sampai ke Tun Mahathir pun saya pernah jumpa beberapa kali. Tetapi semuanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tak peduli masalah kita. Saya tak minta banyak. Saya tak minta duit rakyat. Saya minta hanya hak kita. Duit kita. Tuan-tuan dan puan-puan mesti ingat. Bila veteran minta kepada kerajaan penyelarasan pencen, bukan ertinya pembayar cukai kena bayar pencen kita. Saya tanya, saya cabar kepada kerajaan. Bukan tentera saja, baik polis ke, apa saja penyelenggaraan awam. Pencen kami bukannya rakyat yang bayar. Duit kami dipotong. Daripada awal, duit kami dimasuk dalam kuap. Duit kuap itulah yang membayar pencen kita. Tapi bila kerajaan kata tidak ada duit, pasal apa tak ada duit? Duit. Banyak sangat mak sakau. Duit kita adalah di dalam kuap. Kuap membayar pencen. Kalau tak percaya, buka website kuap tu. Apa peranan kuap? Duit kuap melimpah-limpah, berbilion-bilion. You bayangkan setiap hari orang bersara, duit masuk dalam kuap. Kuap niaga. Tapi bila saya lihat pada 2011, 2 bilion duit kuap dikeluarkan untuk bagi satu syarikat, anak syarikat kepada 1NDB, iaitu SRC. Lepas itu, satu tahun lepas itu, dikeluar lagi 2 bilion. Jadi 4 bilion. Walaupun dia ambil 4 bilion, itu duit kami tau. Bukan duit pembayar cukai. Duit kami yang masuk di dalam kuap. Lepas 4 bilion tu, ujung tahun yang Perdana Menteri, saya nak panggil Yang Amat Berhormat, dia bukan Yang Amat Berhormat lagi dah. Encik Perdana Menteri. Dia membuat satu pengumuman. Awam, tak perlu lagi lah nak tunggu penyelarasan kenaikan gaji untuk penyelarasan pension. Tiap-tiap tahun naik 2%. Sekarang baru saya faham kenapa naik 2%. Pasal duit dah keluar 4 bilion. Tetapi walaupun keluar 4 bilion, sehingga sekarang kita dapat juga pension. Kenapa dia buat pension? Pasal duit banyak. Dan kalau kita tengok dalam kuap, ada satu syarikat, dia melaburkan dalam satu syarikat antarabangsa. Duit dia ada 22 trilion ringgit. Banyak. Duit kita. Anggota lain-lain pangkat di dalam Angkatan Tentera, dia kena buat caruman di dalam lembaga tabung Angkatan Tentera. Duit setiap sen di dalam lembaga tabung Angkatan Tentera itu adalah duit tentera. Tetapi mereka pula yang pandai-pandai ambil duit tu, meniaga sana, buka syarikat sini, buka syarikat sana. Beli kereta mewah. Ya. Tapi duit ini habis. Beli kamera. Ingat tak dulu? Beli kamera Saman Eko. Duit lembaga tabung Angkatan Tentera. Lepas itu mahkamah kata, ini Saman Eko tak laku. Tapi duit kita disapu dah. Beli kapal, beli macam-macam. Jadi kita mesti ingat, peranan Angkatan Tentera ini agak penting kepada negara. Dan tetapi
Hanya untuk menjaga pertahanan negara ni memerlukan aset-aset yang canggih, yang mahal dan sebagainya. Jadi orang politik ni dia jadi, mata dia jadi kelabu. Dia nampaknya angkatan tentera ni di situlah lubuk duit dia. Hanya boleh terbang saja, nak buat apa? Kapal terbang angkatan tentera guna dia untuk perang. Kalau kapal terbang tu tak boleh nak tembak, tak ada bom, tak ada apa, sistem, tak ada gunanya kapal terbang tu. Ha? Kalau tuan-tuan tengok, hari tu saya tak mau cerita banyak, nanti kan orang kata saya keluarkan apa maklumat-maklumat yang tak boleh saya cerita, tapi saya nak cerita apa yang dia cerita di parlimen lah. Yang berhormat Mak Sabu dulu cerita, bila dia jadi Menteri Pertahanan, dia kata ada 4 biji saja jet perjuang boleh terbang. 4 biji. Nak mempertahankan negara, buat apa? Tapi duit semua habis, berbilion-bilion. Beli. Kapal terbang kita beli di Malaysia ni, kalau beli, dia punya harga 3 kali ganda negara lain beli. Ini duit kita. Ya. Jadi, tak payahlah saya cerita pasal saya tak nak, saya melarat cerita pasal politik. Saya nak ceritakan apakah perjuangan kami sebenarnya. Ya, kami bukannya parti politik. Ada orang kata tadi, kenapa satu parti politik veteran nak tubuh? Itu bukan kami. Dia nak tubuh parti politik, itu dia punya hal. Dalam veteran, pada tahun 2012 tak salah saya, 2011 lah, sebelum 2012, kerajaan ketika itu risau melihat veteran-veteran ini dipengaruhi oleh parti-parti politik pembangkang. Ada yang dalam dinamanya kerabat, ada satu parti Islam tu dia pakai kerabat. Ada banyak, ada kumpulan-kumpulan. Dan dulu semua persatuan-persatuan veteran didaftarkan di bawah ROS. Tapi sekarang ni, oleh kerana dia nak kontrolnya veteran ini, veteran dibuatnya satu akta, dinamakan Akta Veteran 2012. Di mana semua persatuan-persatuan veteran mesti daftar dengan Kementerian Pertahanan. Jadi tubuhkan satu jabatan, dipanggil Jabatan Hal Ehwal Veteran. Bukan lagi dengan ROS. Dan akta itu, dia buatnya tentera ni juga macam orang tentera dalam perkhidmatan. Itu tak boleh buat, ini tak boleh buat, ini tak boleh cakap dan sebagainya. Jadi kita tubuh satu persatuan lain sekarang ini. Persatuan kita ini adalah untuk rakyat. Kita buka kepada rakyat, kita ni hanya 30% saja di dalam persatuan ini. Dan kita akan memperjuangkan, yang pertama yang kita perjuangkan ialah tuntutan 4 perkara yang saya akan bawa ke mahkamah. Oleh kerana kerajaan telah gagal menunaikan perkara-perkara yang termaktub di dalam undang-undang. Yang pertama ialah penyelarasan pencen. Baru ni, saya ada dua hari lepas, saya ada buat satu press conference. Saya mencabar beberapa orang general yang nak menyaman kerajaan. Kita tak lawan kerajaan. Tapi kerajaan tak betul, itu lain cerita. Dia nak menyaman kerajaan, dia sekiranya kalau belanjawan yang ada ini nak saman kerajaan. Pada saya, belanjawan tak patutnya membawa isu pencen di dalam belanjawan. Belanjawan adalah duit rakyat. Patut dia gunakan duit rakyat untuk belanja untuk rakyat. Kalau rakyat bayar pencen, itu saya rasa tak betul. Saya bukannya tamak. Saya bukannya nak kata ini hak kita. Hak kita yang saya tuntut adalah duit kita sendiri yang ada di dalam KUAP. Tetapi kalau kerajaan kata kerajaan yang membayar pencen,
Saya minta kerajaan arahkan KUAP, keluarkan semua duit veteran, bagi balik kepada veteran. Dan kerajaan bayar. Lain-lain perkara yang mungkin operating cost, iaitu macam allowance. Allowance bukan duit kita, itu duit rakyat. Itu terpulanglah. Nak bagi PJM, Pingat Jasa Malaysia, nak bagi allowance. Tapi ini semua janji bohong. Berkali-kali janji. Janji nak bagi, inilah dedak-dedak yang dibagi supaya orang veteran-veteran ni menyokong pihak kerajaan lah. Memang penipu. Setiap kali penipu, yang sekarang ni pun penipu. Memang dia menipu. Jadi, kalau kita nak tengok dia punya penipuan dia, baru-baru ni sebelum belanjawan, Menteri Pertahanan sebarkan di seluruh dalam media, dia kata masalah veteran telah selesai. Dia boleh sekarang ni dalam belanjawan, dia akan selesaikan masalah pencen, masalah allowance untuk orang yang tak berpencen, menyelesaikan masalah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, lihat sendirilah apa yang berlaku dalam belanjawan. Satu perkara pun tak ada. Ada satu saja, iaitu tambang separuh harga kepada veteran. Veteran tu pun bukan veteran satu Malaysia. Veteran dan polis. Veteran dan polis pencen 21,000 orang. Separuh harga naik public transport. Saya nak beritahu pada menteri, saya dah bersara 27 tahun. 27 tahun saya naik kereta api pun memang 50%. Bukan saya saja, semua warga MAS pun naik kereta api separuh harga. Ini pembohongan apa ini? Jadi kalau nak membohong kepada rakyat, tak salah nak membohong. Rakyat bukan bodoh. Jadi rakyat sekarang ni mesti pandai. Pandai guna otak. Bila kita nak mengundi pun kita tengok siapa orang tu. Kalau orang ni orang pembohong, penipu, pengkhianat, kita tak payahlah pilih dia. Buang masa saja. Ya. Jadi, yang pertama tadi ialah penyelarasan pencen. Kenapa saya sebut penyelarasan pencen perlu buat? Kerana undang-undang masih kekal sampai sekarang. Peraturan kita, saya nak beritahu ya, Angkatan Tentera ni special. Memang special kerana dalam perlembagaan perkara 40 Agung hendaklah menjadi panglima tertinggi Angkatan Tentera Persekutuan. Tidak ada organisasi lain yang mempunyai satu perkataan yang pendek di dalam perlembagaan. Perlembagaan adalah undang-undang tertinggi di negara kita ni. Kalau kita tak menghormati perlembagaan, semua kita ni baik, tak payah undang-undang lah. You nak buat rumah atas jalan sana pun buat. Ini saya tak tahulah dapat permit ke apa halang jalan ni. Tapi undang-undang, untuk nak dapatkan permit nak bubuh lori ni tengah-tengah ni pun ada undang-undang. Dia kena mohon, you dapat permit. Bukan suka-suka hati. Itu pasal kita ada undang-undang. Dalam Islam pun ada undang-undang. Haram, halal, yang makruh, yang mana sebagainya. Kalau kita baik tak usah jadi orang Islam lah. Yang banyak yang buat ni, yang buat kerja-kerja kotor ni adalah orang Islam. Ya, orang Islam sendiri kebanyakannya lah, bukan semua. Ya, ini kita kena betulkan. Kalau kita tanggung dosa juga. You nak tanggung dosa tak? You nak tanggung dosa? Saya tak mau. Lebih baik saya tak mengundi dia. Kalau dua-dua calon tu pun tak betul, saya tak undi siapa-siapa. Kerana saya tak nak tanggung dosa dan berjawab di akhirat besok yang saya pilih orang ni yang merosakkan negara kita. Jadi saya nak nasihatlah kepada parti politik mana-mana. Bila nak letak calon tu, carilah calon yang betul-betul ikhlas. Membuat kerja tu biar, kalau yang Islam tu biarlah fisabilillah. Buat kerja, kalau tidak duduk rumah sajalah. Kalau nak jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik.
Ini yang penting. Bukan kerana kita nak berlagak kita jadi pemimpin. Tapi, saya nak sebut perkataan ni pun, tapi tak bijak. Saya selalu sebut perkataan orang marah. Tapi tak bijak, tak ada kebijaksanaan yang ada di dalam kepala kita pun tak faham. Jadi, itu yang pertama. Apabila kita melihat penyerasan pencen Angkatan Tentera dikawal oleh Akta Angkatan Tentera Seksyen 187 yang mengatakan bahawa peraturan pencen ini diberi kuasa oleh Yang di-Pertuan Agong kepada Majlis Angkatan Tentera untuk membuat peraturan pencen. Dan peraturan pencen ini boleh dibuat secara kebelakangan ataupun retrospectively. Dan Majlis Angkatan Tentera juga boleh meminda semua undang-undang dan peraturan-peraturan yang lama telah dikuburkan. Undang-undang British dulu pun dia boleh pergi dan pindah. Maknanya kuasa ini adalah di bawah Majlis Angkatan Tentera. Tetapi Majlis Angkatan Tentera kita, saya pun tak faham. Saya tak faham. Diorang ni lah yang memimpin Angkatan Tentera. Tapi mereka macam takut. Takut, tak tahu, ataupun apa, saya tak faham. Kalau macam inilah nak mentadbirkan negara, nak mempertahankan negara, teruklah kalau pemimpin-pemimpin dalam Angkatan Tentera jadi macam ini. You kena berani. Berani benda yang benar. Itulah yang saya pertikaikan. Nombor dua, yang kita lihat, yang banyak dimasuk dalam parlimen, yang ditanya kepada kerajaan, kenapa tentera tak berpencen? Tentera berhenti 10 tahun, 15 tahun, 18 tahun, 21 tahun baru boleh dapat pencen. Tapi kalau kita tengok awam ya, Akta Pencen 1980 awam tu dia ada empat jenis pekerjaan. Nombor satu, bomber. Nombor dua ialah Polis Diraja Malaysia, ASP ke bawah. Yang ketiga, pasukan penjara, superintendent ke bawah. Yang ketiga ialah matron laki-laki di hospital gila. 4 jawatan ini, apabila mereka mempunyai 10 tahun perkhidmatan, mereka boleh mohon untuk berpencen. Tetapi Angkatan Tentera, tak ada. Angkatan Tentera ni dia macam lebih, kalau kita tengok 4 jawatan ini adalah yang amat berat. Okey, saya pun dah bagi signal untuk saya nak stop di sini. Maka memang ini saya cakap kalau saya nak start pegang mic memang panjanglah cerita saya kan. Tapi oleh kerana itu saya harap tuan-tuan memberi sokongan pada kami untuk memperjuangkan hak kami supaya anak-anak kita yang di dalam pasukan dalam Angkatan Tentera ini juga satu hari akan bersara dan dia akan menghadapi nasib yang sama macam ini. Kalau satu hari nanti orang pun tak nak masuk dalam Angkatan Tentera, kita akan jadi balik apa yang saya cakap di Melaka tahun 1511 dulu. Kalau orang rakyat sendiri tak nak jadi Angkatan Tentera, kita kena outsource Angkatan Tentera kita ni. Lepas itu bila negara ni diserang, semua cabut lagi. Dan peralatan kita ni pun nampak canggih tapi tak berguna. Ada kereta tank 42, 2 biji boleh jalan. Ada pesawat terbang yang canggih, boleh terbang saja, tak boleh buat apa dan sebagainya. Ada kapal tak siap. Dengan itu saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Veteran! Veteran! Veteran!